yang akan membimbing kuliah duha kita pada pagi ini. InsyaAllah majlis dengan hormat dan sukacita mengalu-alukan murabbi yang kita hormati dan kasihi Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Ashraf bin Suwarin, yang berbahagia pengerusi Gemah Yasin Nur Iman, Puan Rosniwati binti Mansur bersama tim pengurusan AJK GYNI dan para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian yang sudi hadir mengimarahkan majlis kuliah duha pada pagi ini. Al-Fadil Ustaz, mohon jasa baik Al-Fadil Ustaz untuk membimbing bacaan surah Al-Fatihah dan seterusnya memulakan kuliah. Tafadhal mashkura Al-Fadil Ustaz Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabda bil kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, letakkan kerendahan, keikhlasan dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Buang daripada hati kami rasa sombong, riak, takabur dan sebagainya ya Allah, daripada bersarang dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada Haji Moda selaku pengurusi pemula bicara pada hari ini. Puan pengurusi bukan Haji Moda tu Ustaz, Haji Hasanah. Minta maaf. Baik, seluruh ahli jawatan kuasa dan seluruh ahli usrah, ahli taman-taman syurga, para tamu Allah yang mudah-mudahan dalam redha dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, minta maaf agak lambat kita mulakan kuliah pada hari ini. Maklumlah cuti dan saya pun pagi tadi ada jemputan kuliah subuh dan sebagainya. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, kita sambung balik berdasarkan buku ini, hadis-hadis sahih terbukti masa kini, sampai muka surat berapa Ada tanda tak sampai muka surat berapa? 52 Ustaz. Ya? 52. 22? 52. 52, minta maaf, tak apa jelas. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, muka surat 52. Sistem pengangkutan serba canggih, betul? Baik, seluruh yang dirahmati Allah yang ada buku ni, cuba kita rujuk muka surat 52 pada tajuk sistem pengangkutan serba canggih. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, minta maaf saya nak ingatkan diri saya bersama, sebolehnya dalam kehidupan ini kita rebut, kita lakukan, kita laksanakan seberapa banyak kebaikan. Dan kita rebut dan kita cuba cari seberapa banyak pun ilmu untuk kita tambah dekat dengan Allah. Ilmu ni untuk menyedarkan diri kita siapa kita sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebenarnya hari Sabtu baru ni baru balik daripada Brunei. Ada sesuatu yang saya belajar, saya jumpa dengan satu tok guru. Dia kata apa? Dia kata dalam solat kita ni ada perkataan Rabb. Perkataan Rabb tu Tuhan. Dalam solat ini dia kata banyak. Daripada kita mula angkat takbir, bacaan-bacaan kita dengan Al-Fatihah yang kita baca, ya alhamdulillahirabbil alamin, begitu juga subhana rabbil azimi, subhana rabbil a'la, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Di sebalik gambaran itu nak sebut apa? Kita ni hamba kepada Allah. Bila kita sedar Rabb, ada perkataan Rabb dalam solat, itulah hubungan kita sebenarnya pada Allah. Tak ada benda. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Subhanallah. Itu sebab Nabi pun bercakap, bila mana kita ada masalah, bila mana kita ada rasa gundah gulana, kita keluar bermusafir. Majlis ilmu seperti ini pun untuk sedarkan diri kita apa nilai hidup kita sebenarnya. Allahu Akbar, itu sebagai mukadimah. Baik, kita masuk tajuk ni.
Setiap manusia pasti mendambakan kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Namun ramai manusia menempuh jalan yang salah dalam memenuhi keinginan mereka. Kita ada keinginan. Itu sebab dunia ini sebagai keperluan, bukan kita keinginan. Memang akan ada keinginan. Tapi bila kita tak meletakkan keperluan untuk akhirat yang utama, dia akan jadikan keinginan tu menutup kita punya tujuan. Tujuan hidup ni untuk apa? Dunia adalah jambatan, dunia adalah menuju kepada akhirat. Kereta kita, rumah kita, begitu juga pasangan kita, keluarga kita sebagai perantara asbab masuk syurga Allah. Di sebalik tu ada syurga. Bukan di sebalik tu subhanallah penyebab kita ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sebahagian menyangka bahawa kebahagiaan adalah dengan memiliki kereta mewah. Ada yang faham bahagia dengan kereta mewah. Rumah besar, gadget, telefon bimbit, keluaran terbaru paling canggih, melancong ke luar negara serta kemewahan-kemewahan lainnya. Allahu Akbar. Ada yang nampak bahagia dengan material. Tapi berapa ramai yang ada segala-galanya tak ada bahagia. Tak bahagia, rumah besar, anak-anak menjauh. Yang berani siapa? Yang berani datang siapa? Pencuri berani datang. Nak merompak dan sebagainya. Bukan kita meletakkan pada kebendaan untuk meletakkan kebahagiaan itu sebenarnya. Padahal sebenarnya kebahagiaan hanya akan ditemui di dalam diri sendiri. Bahagia itu dalam diri sendiri. Selagi mana kita meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri kita. Allahu Akbar. Itu sebab masalah tak ada bila mana kita sentiasa sedar Allah itu ada. Allah itu sebagai sandaran yang utama. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Kerana itu sungguh keliru jika beranggapan bahawa dengan memiliki kereta mewah, hidup kita akan bahagia. Dan sungguh salah jika menganggap kekayaan harta benda dapat melahirkan kebahagiaan. Itu sebagai alat, bukan sebagai kita punya matlamat. Islam melarang secara tegas pola hidup bermewah-mewah yang sedemikian itu kerana kemewahan boleh membinasakan manusia. Sebagaimana ia telah banyak menjerumuskan umat-umat terdahulu dalam kancah kesombongan dan menolak kebenaran. Bagaimana kisah Sa'labah, bagaimana kisah Qarun dalam keadaan menjadikan dunia ni sebagai matlamat yang menyebabkan dia jadi lalai. Alhaakumut takatsur. Celakalah orang-orang yang menghimpun harta. Kasir tu banyak, takasur memperbanyakkan. Menghimpun untuk tujuan kebanggaan, untuk tujuan kelalaian, untuk tujuan nak tunjuk aku ni mampu dan sebagainya. Itu sebab bila nak masuk musim haji ni, 4 hari bulan baru ni jemaah pertama pergi. Dan insya-Allah saya di antara 21-23 saya akan berangkat juga sebagai petugas. Selalu saya ingatkan jemaah, perbetulkan niat, kita jadi tetamu Allah. Berapa ramai akhir zaman dalam buku ni cerita, orang pergi haji, orang ke Makkah, orang buat umrah dengan tujuan komersial. Nak tunjuk dia mampu, nak tunjuk dia ni banyak harta. Allahu Akbar, bukan tujuan ibadah yang utama. Ingat, dunia ini sebagai perantara, sebagai alat. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah sama-sama. Di sebalik gambaran apa yang Allah bagi pinjam sebenarnya. Islam melarang secara tegas kehidupan bermewah-mewah. Dan subhanallah, kesombongan daripada apa yang dimiliki. Dan perkara ni Allah tegaskan dalam firman-Nya dalam surah Hud. Cuba ambil catatan. Dalam buku ni 116. Ayat 116 surah Hud. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Orang-orang yang zalim itu mementingkan kemewahan yang ada pada mereka dan mereka itu adalah orang-orang yang berdosa. Orang yang zalim tu siapa dia? Yang mementingkan kemewahan. Tak salah bermewah, tak salah kaya untuk tujuan akhirat, untuk tujuan bantu orang, untuk tujuan memudahkan orang lain. Tapi bila mana jadi zalim, dalam keadaan dia sombong, dalam keadaan dia lalai. Allahu Akbar. Dan orang-orang ini wa kanu mujrimin. Siapa dia? Orang-orang yang berdosa. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah banyak-banyak. Renung pada diri kita, kita ini hanya mengusahakan pinjaman Allah, bukan hak milik kita. Bayangkan orang yang masuk dalam kubur, bagaimana kain kapan yang balutkan yang bakar reput dan sekujur tubuh. 3 perkara yang hantar jenazah ke kubur, 2 balik, 1 yang tinggal.
kenderaan, boleh jadi daripada harta. Tak ikut tanam. Yang kedua apa dia? Yang kedua keluarga tak ikut tanam. Sehidup semati konon. Tapi mati suami tu seorang-seorang aja. Contoh. Begitu juga yang ketiga apa dia? Amal. Sama ada amal yang baik atau amal yang buruk. Itulah yang akan menemankan pelaku dia. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah sama-sama. Atas ilmu inilah menyedarkan kita. Atas ilmu inilah mengingatkan kita. Atas ilmu inilah merendahkan diri kita, bukan buat kita sombong diri. Dalam arti kata lain buat kita faham. Ilmu ni untuk kita faham. Dan tak ada istilah non-stop untuk kita belajar. Sampai bila-bila kita kena belajar. Ibadah ini. Ibadah itu perlu dengan ilmu untuk kefahaman. Allahu Akbar. Baik seluruh yang dirahmati Allah. Kini para penggemar otomotif yang sanggup mengeluarkan wang puluhan juta demi mendapatkan model kenderaan tercanggih. Ni kenderaan jenama-jenama dia. Allahu Akbar. Dan macam-macam. Yang mewah dengan harga tinggi melangit. Saya tak nak sebutlah jenama-jenama tu. Dan isyarat kegilaan terhadap model kenderaan hebat tersebut sebenarnya telah disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sebut dulu hari ni benar-benar berlaku. Boleh jadi zaman Nabi tak ada kenderaan ni. Tunggangan kuda, tapi tunggangan umpama kuda dulu dengan hari inilah Lamborghini lah, Ferrari macam tu lah. Allahu Akbar. Realiti sejarah menyatakan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan mengenai kembara ke langit baginda dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, iaitu perjalanan dari Mekah, Arab Saudi ke Baitul Maqdis, kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh, hanya ditempuh dalam jangka waktu kurang dari 1 malam. Ini kenderaan hadiah daripada Allah, iaitu Buraq. Subhanallah, sepantas kilat. Maka orang-orang kafir Mekah mentertawakan dan melabelkan baginda sebagai gila. Macam tak masuk akal. Dalam 1 malam perjalanan daripada Mekah ke Palestin. Lepas tu naik ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menuduh Rasulullah mengigau sebab jarak Mekah dengan Baitul Maqdis biasanya ditempuh dalam tempoh 2 bulan lebih dengan perjalanan darat. Kini teknologi kenderaan moden ternyata membuktikan kebenaran cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Kebenaran cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada itu, peristiwa Isra' dan Mi'raj itu sebenarnya merupakan isyarat nubuah. Apa isyarat nubuah? Mengenai adanya teknologi pengangkutan, dan kita cuba hayati ingatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba yang ada buku ni tengok hadis riwayat An-Nasa'i yang bermaksud, kemudian aku didatangi binatang yang disebut Buraq, yang lebih tinggi dari keldai namun lebih pendek daripada bagal, yang setiap langkah kakinya adalah sejauh batas pandangan mata. Aku dibawa di atasnya, kemudian kami pergi hingga kami mendatangi langit dunia. Dulu mungkin tak ada teknologi canggih daripada Allah. Hari ini orang boleh cipta teknologi yang canggih, bermakna siapa yang hebat? Allah yang hebat. Allah yang cipta manusia, Allah yang bagi idea kita boleh cipta teknologi hebat, tapi kadang kita lupa diri. Jadi sombong dan sebagainya. Allahu Akbar. Baik. Hadis Rasulullah SAW tersebut merupakan metafora bakal adanya teknologi pengangkutan dengan kepantasan luar biasa. Baik kenderaan laut, kenderaan darat maupun udara. Dan apa yang dinubuahkan, diingatkan Rasulullah SAW perihal teknologi pengangkutan kenderaan dengan kelajuan luar biasa itu di masa kini terbukti benar adanya. Terbukti benar adanya. Saya teringat Profesor Hamka sebut, bila seorang da'i, seorang pendakwah perlu kenderaan sesuatu yang bukan nak mewah, tapi kenderaan yang hebat untuk membantu proses dakwah dia. Nabi juga memerlukan unta dulu kan, dengan kuda yang hebat untuk kemudahan dakwahnya. Macam kita hari ni untuk keperluan-keperluan kebaikan. Kita nanti akan ditanya setiap kenderaan yang kita punya. Allahu Akbar. Bahagia seseorang itu antaranya ada pasangan yang baik, ada tempat tinggal yang baik, ada kenderaan yang baik, dan ada teman-teman yang baik. Subhanallah. Jadi kita sama-sama muhasabah yang kita punya ni untuk tujuan kebaikan atau sebagai untuk kebanggaan. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita lihat dengan jujur kenyataan hidup umat Islam di era moden kini, ramai di antara kaum muslimin yang kaya raya tidak teragak-agak mengeluarkan wang berjuta-juta untuk membeli kenderaan mewah demi prestis dan kebanggaan diri. Mereka rela membuang wang dengan jumlah yang besar
demi memuaskan nafsu, tetapi enggan melabur untuk akhirat serta menyantuni para fakir miskin. Ada yang sanggup melabur duit, beri kereta mewah untuk kebanggaan, nafsu semata-mata tanpa dengan tujuan untuk akhirat dan menyantuni fakir miskin. Allahu Akbar. Saya nak cerita, baru-baru ni ke Brunei dalam keadaan benda yang saya belajar lah. Mereka kaya tapi mereka nampak bukan keduniaan. Nampak akhirat dia. Bagaimana hebat masjid-masjid yang dibina. Kalau tengok kaya tu menunjukkan negara mereka tak membangun pun. Tapi di sebalik itu subhanallah, mereka menyantuni anak-anak yatim, ibu tunggal, fakir miskin, digunakan. Saya pergi baru-baru ni dengan tujuan misi kebajikan lah. Bersama dengan satu NGO, Kumpulan Amal Jariah Brunei, mungkin ada dalam sini. Saya cakap saya sangat-sangat respect. Saya seronok, tenang. Di sebalik gambaran tu ialah barakah satu-satu negara bila pemimpinnya dekat dengan Allah. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, mereka mempamerkan kenderaan mewah di hadapan masjid, tetapi enggan turut serta solat berjemaah di masjid. Ada bawa kereta ke masjid tayang tapi tak masuk sembahyang pun. Mereka sibuk mempamer kekayaan duniawi tetapi membiarkan dada mereka kering, kosong daripada nilai-nilai agama dan spiritual. Roh mereka kosong daripada zikir dan sebagainya. Mereka itulah jenis manusia yang disebut dalam Al-Quran sebagai orang yang zalim, iaitu menganiaya diri sendiri dengan menafikan nilai-nilai agama. Wallahu alam. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, ini tajuk yang kita cerita, kenderaan pengangkutan yang canggih sebagai kemudahan untuk akhirat, kemudahan untuk kebaikan, kemudahan untuk ibadah. Naik kapal terbang menuju ke Mekah itu satu gambaran yang baik. Kita pergi jauh-jauh melancong, dengan kemampuan yang kita ada, kita juga akan ditanya. Hari-hari pergerakan kita ke mana dengan kenderaan yang kita ada, ke mana tujuan kita. Allah alam. Jadi kalau ada soalan, saya minta maaf tak dapat nak terus panjang hari ini. Agak ada urusan sedikit. Silakan kalau ada soalan, buka. Ada ke soalan? Saya berada di luar ni, minta maaf kalau suara saya tak clear. Macam mana? Tak ada respon? Dengar ke suara saya? Dengar Ustaz, clear. Baik, silakan kalau ada soalan. Jelas Ustaz. Alhamdulillah jelas. Silakan kalau ada soalan berkaitan tajuk ni. Nak berkaitan haji pun insya-Allah boleh. Saya menjemput sahabat-sahabat yang berhajat untuk korban di Mekah. InsyaAllah saya sendiri yang akan uruskan korban di sana. Kebetulan tahun ni pun ada tugas haji menguruskan dam-dam kambing juga, haji tamatuk. Jadi siapa yang berhajat untuk korban kambing, unta, nanti saya akan share dia punya flyers, dia punya poster tu. Dan gitu juga siapa yang berhajat untuk infak sabil, infak makanan pun di sana, 100,000 yang solat berjemaah dan 100,000 juga kebaikan-kebaikan yang berkaitan yang kita lakukan di sana insya-Allah. Dan saya sebut dengan kumpulan amal jariah, saya akan adakan live daripada sana, mungkin dengan Gemar Yasin pun juga kita akan buat live insya-Allah dengan siapa yang boleh insya-Allah berkongsi suasana di Arafah. Mudah-mudahan yang belum sampai, yang dah sampai, mungkin dah pernah pergi haji, sebagai kita punya muhasabah diri kembali lah. Silakan, ada tidak soalan? Kalau tak ada soalan, silakan. Tak ada rasanya Ustaz. Okey, kalau tak ada soalan, saya minta maaf, berhenti setakat ni boleh. Jadi siapa yang berhajat untuk korban, begitu juga untuk infak di pondok saya, masih lagi alu-alukan di Maybank 562133501515 Iman Ashrafi. Kami sedang baik pulih pembangunan yang sedia ada. Begitu juga kami dalam proses untuk bangunkan rumah pengajian warga emas di Bukit Kapar ni. Begitu juga antara lain keperluan kami untuk kumpul
dana bagi van. Van pengangkutan untuk anak-anak pondok. Van yang ada sekarang ni kita gunakan untuk bawa beras apa semua kan. Jadi kita perlukan van satu lagi untuk keperluan itulah. Jadi kalau ada daripada sahabat-sahabat yang mendengar, mohon bantuan dan sebagainya. Begitu juga mohon doa lah. Saya rasa minta maaf sekadar ini, insyaAllah kita jumpa minggu hadapan hari Senin. Ada kesempatan lagi sebelum saya pergi bertugas, walaupun saya pergi insyaAllah daripada sana pun boleh kita buat. Saya pergi awal untuk persediaan bagi jemaah-jemaah yang akan masuk. Jadi wallahu alam, terima kasih banyak-banyak. Saya kembalikan kepada pengerusi. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah. Kita redha Allah. Sentiasa kita fikirkan yang dunia yang kita diberi pinjam jadi asbab kita ke syurga, bukan jadi asbab kita ke neraka. Mudah-mudahan sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Berkatilah majlis ilmu kami, Ya Allah. Melalui maya ini, Ya Allah. Jadikan ilmu ini makin dekat pada kami. Bukan ilmu ini menyebabkan kami lalai, kami jauh daripada Engkau, Ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, salah silap kami, dosa ayah ibu kami, Ya Allah. Dosa guru-guru kami, dosa seluruh yang menadah tangan saat ini, Ya Allah. Ahli keluarga kami dan seluruh umat Islam yang masih hidup atau telah pergi meninggalkan kami, Ya Allah. Ya Allah, jadikan yang bakal haji dipermudahkan, haji yang mabrur. Minta dihindar daripada haji yang mardud. Yang belum sampai, Ya Allah, berilah kesempatan untuk sampai juga, Ya Allah. Ya Allah, jadikan kehidupan dunia ini seluruhnya kebaikan pada kami. Jangan jadikan dunia ini sesuatu yang melalaikan pada kami. Dan akhirat juga kebaikan pada kami. Dan hindarkan kami daripada azab api neraka, Ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minkum, insyaAllah. Pengajian akan datang muka surat 55, tajuk Permaidani. Terima kasih kepada Kema Yasin, Nur Iman, seluruh yang dirahmati Allah. Maafkan saya, doakan saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jazakallahu khairan jaza, barakallahu fiik. Al-Fadil Iyakum. Ustaz Dr. Muhammad Ashraf bin Suwarin atas jasa baik berkongsi hadis ilmu tadi. Mudah-mudahan Al-Fadil Ustaz sentiasa dalam rahmat, kasih sayang Amin. dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang dapat kita ambil tadi dari pengajaran hadis, kebahagiaan, walaupun ada kenderaan mewah dan segalanya, kebahagiaan sebenarnya ada dalam diri kita sendiri. Dan peristiwa Isra Mi'raj dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. membuktikan adanya kebenaran mengenai dengan pengangkutan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berdakwah melalui kenderaan yang baik seperti unta dan sebagainya, dan pendakwah-pendakwah di zaman moden ini pun mengambil manfaat dari kemudahan kenderaan yang baik, insya-Allah. Alhamdulillah Ustaz, tanpa melengahkan masa kerana Ustaz perlu meninggalkan majlis. Diingati mengenai dengan pesanan Al-Fadhil Ustaz tadi mengenai dengan ibadah korban dan projek-projek Al-Fadhil Ustaz, dipahami bahawa ada nombor akaun Ustaz sudah ada. So insya-Allah mudah-mudahan dipermudahkan untuk menyumbangkan infak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz dan sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih admin, terima kasih semua. Assalamualaikum, jumpa lagi. Assalamualaikum. Dengar sedap dengar Ustaz cakap kan. Kuliah habis awal hari ni. Pukul 10.